Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa anda untuk bersama saya pada hari ini dalam majlis pelancaran Bulan Literasi Kewangan 2021. Saya, Liza, selaku pengacara majlis pada hari ini akan menemani anda sepanjang majlis ini berlangsung. Selain daripada anda yang sedang bersama-sama saya pada ketika ini, kita juga turut disertai oleh Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia untuk menyempurnakan majlis pada hari ini. Buat pengetahuan semua, Bulan Literasi Kewangan adalah sebuah kempen peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Jaringan Pendidikan Kewangan atau lebih dikenali sebagai Financial Education Network (FEN) yang dipengerusikan bersama oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia. FEN juga turut dianggotai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit dan juga Permodalan Nasional Berhad. Bulan Literasi Kewangan yang berlangsung sepanjang bulan Oktober ini juga merupakan sebahagian daripada inisiatif bersepadu oleh FEN yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kewangan serta membentuk sikap dan perilaku yang wajar dan bertanggungjawab di kalangan semua lapisan masyarakat di Malaysia dalam membuat keputusan kewangan yang berhemat. Bagi meneruskan majlis pada hari ini, saya dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia untuk menyampaikan ucaptama beliau dan seterusnya menyempurnakan majlis perasmian Bulan Literasi Kewangan 2021. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Access granted. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Jaringan Pendidikan Kewangan atau Financial Education Network (FEN) yang sudi menjemput saya untuk melancarkan Bulan Literasi Kewangan 2021. Pengurusan kewangan yang baik merupakan satu kemahiran hidup yang kritikal di zaman ini. Namun, mengikut kaji selidik keupayaan dan rangkuman kewangan 2018, masih ramai rakyat Malaysia yang mempunyai tahap keyakinan yang rendah dalam merancang kewangan mereka. Peka akan realiti ini, usaha bersepadu antara sektor awam dan swasta yang diterajui oleh FEN giat dijalankan untuk mendidik pengguna membuat keputusan kewangan dengan lebih baik, biarpun dari segi perancangan kewangan, pelaburan atau persaraan. Melalui FEN juga, elemen pendidikan kewangan telah diterapkan ke dalam kurikulum di semua peringkat persekolahan termasuk prasekolah. Sehubungan itu, FEN telah merangka strategi literasi kewangan kebangsaan yang merangkumi tempoh 5 tahun dari 2019 hinggalah 2023. Strategi ini bertujuan untuk membentuk sikap dan tingkah laku yang berhemah dalam pengurusan kewangan sekaligus meningkatkan celik kewangan di kalangan rakyat. Keperluan strategi ini bertambah jelas berikutan pandemik COVID-19 yang bukan sahaja menjejaskan kesihatan masyarakat, malah juga telah menggugat kesejahteraan kewangan rakyat. Pengalaman kita selama 19 bulan lepas dalam mengharungi saat-saat getir pandemik perlu dijadikan iktibar
untuk merancang kewangan dengan lebih baik. Bagi semua lapisan rakyat dan tanpa mengira sumber mata pencarian kita, adalah mustahak untuk kita menerapkan ilmu pengurusan wang yang mendalam bagi membina daya ketahanan kewangan yang tinggi. Sehubungan itu, FEN telah menjalankan lebih daripada 400 inisiatif dari Januari 2020 hingga Julai 2021 yang melibatkan hampir 47 juta interaksi bersama rakyat. Selanjutnya, edisi kedua Bulan Literasi Kewangan atau Financial Literacy Month (FLM) akan berlangsung sepanjang bulan Oktober ini. Saya amat teruja dengan penganjuran FLM pada tahun ini yang bertema tentukan hala tuju kewangan anda, jaga diri dan bertindak dengan bijak. Aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang bulan ini adalah berdasarkan 5 strategi utama yang telah digariskan dalam strategi kebangsaan, iaitu pertamanya, menyemai nilai murni dari usia muda. Kedua, meningkatkan akses kepada maklumat, instrumen dan sumber pengurusan kewangan. Ketiga, memupuk tabiat kewangan yang positif dalam kalangan kumpulan sasaran, khususnya belia dan golongan pekerja, termasuklah yang bekerja sendiri. Keempat, memperkasa amalan perancangan kewangan jangka panjang dan persaraan. Dan kelima, mengumpul dan melindungi harta. Sepanjang bulan Oktober 2021, rakyat akan dapat memanfaatkan pelbagai sumber maklumat serta aplikasi pendidikan kewangan oleh FEN dan rakan strategiknya melalui laman web FEN, siri webinar dan pelbagai program untuk semua lapisan masyarakat. FLM 2021 ini akan membuka peluang kepada rakyat untuk memahami pelbagai aspek kewangan, termasuk bantuan penyelesaian masalah kewangan. Acara kemuncak FLM 2021 iaitu FLM 2021 Finale akan berlangsung dari 29 hingga 31 Oktober 2021 dan akan menawarkan pelbagai pengisian. Ini termasuk program klinik khidmat nasihat kewangan secara maya bersama 22 institusi perbankan di Malaysia. Rakyat boleh mendapatkan panduan dan rundingan secara bersemuka atau one-to-one dalam talian bagi membantu perancangan aliran tunai mereka. You can now meet your banks at virtual financial advisory clinics. Rakyat juga boleh mengunjungi pelbagai pameran maya oleh ahli dan rakan strategik FEN yang menyediakan khidmat nasihat berkaitan dengan pengurusan kewangan. Perkembangan pesat teknologi digital pasca pandemik telah meningkatkan keperluan bakat digital dan ekonomi perkongsian. Malah, ia membuktikan perlunya perubahan dalam cara kita menerokai peluang pekerjaan dan perniagaan baru. Justru, FLM 2021 juga akan menyediakan peluang untuk meningkatkan kemahiran, latihan semula dan benjana pendapatan, terutamanya melalui platform digital. Peluang ini boleh dimanfaatkan sepenuhnya oleh pekerja gig serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang terjejas akibat pandemik bagi membuka peluang menambah pendapatan isi rumah. Walau bagaimanapun, perubahan ini perlu hadir bersama ilmu pengurusan wang untuk membina daya tahan kewangan pada masa hadapan. FLM 2021 juga menawarkan khidmat nasihat kewangan dan panduan kepada rakyat, terutamanya yang terkesan akibat COVID-19. Penekanan aspek ini amat bertepatan dengan usaha untuk membantu rakyat lebih-lebih lagi pada masa yang mencabar ini. Walaupun dalam usaha untuk menambah pendapatan, izin saya ingatkan supaya berhati-hati agar tidak terjebak dalam penipuan kewangan. Berdasarkan statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Polis Diraja Malaysia mendapati sepanjang 2019 hingga Jun lalu, sebanyak 5,527 kes penipuan makau scam direkodkan melibatkan kerugian keseluruhan berjumlah 327.9 juta ringgit. Maka, orang ramai disyorkan mengikuti pelbagai inisiatif semasa FLM 2021 bagi mengetahui lebih lanjut berkenaan modus operandi terkini skim-skim ini dan cara-cara mengelak daripada menjadi mangsa penipuan kewangan. Saudara dan saudari sekalian, pandemik ini turut mengajar kita akan kepentingan jaringan keselamatan kewangan atau financial safety net. Walau bagaimanapun, ramai yang masih menganggap jaringan keselamatan kewangan seperti perlindungan insurans dan takaful sebagai perkara yang tidak mampu dimiliki. Meskipun mereka sedar
bahawa perlindungan insurans dan takaful merupakan perkara yang sangat penting dalam pengurusan kewangan. Sejajar dengan FLM 2021, ingin saya berkongsi bahawa kerajaan dengan kerjasama industri insurans dan takaful telah melancarkan insentif voucher perlindungan tenang RM50 baru-baru ini. Perlindungan tenang telah diperkenalkan pada tahun 2017 dan menyediakan pelan insurans dan takaful yang mampu milik, mudah diakses, memberikan perlindungan yang baik, mudah difahami serta mudah untuk dibeli dengan proses tuntutan yang senang dan ringkas. Produk perlindungan tenang boleh didapati dengan harga serendah RM12 setahun. Melalui insentif voucher perlindungan tenang, penerima bantuan prihatin rakyat layak mendapat voucher sebanyak RM50 bagi mengambil perlindungan insurans atau takaful sebagai jaringan keselamatan kewangan untuk seisi keluarga. Sehingga 30 Jun 2021, terdapat 14 syarikat insurans dan pengendali takaful yang menawarkan 17 produk perlindungan tenang yang telah diluluskan oleh Bank Negara Malaysia. Ini merangkumi manfaat seperti kematian, kemalangan diri dan kerosakan harta benda akibat kebakaran atau banjir. Bersempena dengan FLM 2021 ini, besarlah harapan saya agar pemberian voucher oleh kerajaan akan menjadi pemangkin ke arah memudayakan pengambilan insurans dan takaful bagi melindungi keluarga dan orang yang tersayang. Akhir kata, adalah setinggi-tinggi harapan saya supaya bulan literasi kewangan 2021 dapat dimanfaatkan lebih ramai rakyat pada tahun ini, insya-Allah. Ayuh keluarga Malaysia, marilah kita membina daya ketahanan kewangan yang lebih tinggi demi kesejahteraan kita bersama. Dengan besar hati dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan bulan literasi kewangan 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tak sangkalah Cik Ya dapat tengok Datuk Seri Tengku Zafrul, Menteri Keuangan Malaysia berucap tadi. Macam-macam yang Datuk Seri kongsi pasal pentingnya literasi keuangan dalam fasa pemulihan pandemik COVID-19 ni. Pasal voucher perlindungan tenang. Semuanya untuk manfaat kita semua. Selamat datang Cik Ya ucapkan kepada semua ke bulan literasi keuangan 2021, anjuran Financial Education Network atau FAN. Sebelum itu, daftar diri anda terlebih dahulu dengan menekan butang daftar dan anda berpeluang untuk join pertandingan cabutan bertuah. Tahu? Jom ikut Cik Yo kita masuk ke dalam. Cik dengar kata ada macam-macam. Apalah agaknya yang macam-macam tu? Jom. Wah, seronoknya. Walaupun secara online aja, tapi Cik Ya dapat rasa meriah dia tu. Cik Ya yakin mesti ada yang tertanya apa sebenarnya bulan literasi keuangan. Bulan literasi keuangan 2021 atau FLM 2021 dianjurkan oleh Jaringan Pendidikan Keuangan atau Financial Education Network FAN. Ia bertujuan untuk memberi panduan dan pendidikan keuangan bagi menguruskan keuangan dalam waktu susah macam sekarang ini. Ada macam-macam program dianjurkan secara online. Antaranya pertandingan, webinar, pameran, klinik hemat nasihat keuangan, klinik perancangan keuangan, ada sudut kanak-kanak. Jom ikut Cik Ya, kita ke tempat lain pula. Sekarang ini Cik Ya dekat sudut klinik hemat nasihat keuangan. Dekat sini ada 22 institusi perbankan di bawah satu platform maya. Program ini memberi peluang kepada anda untuk berhubung secara langsung dengan institusi perbankan bagi mendapatkan hemat nasihat atau perundingan berkaitan produk. Elok sangatlah kepada anda kat luar sana tu yang memerlukan bantuan atau khidmat nasihat berkaitan pinjaman atau pembiayaan. Dekat sini pula sudut pameran, satu saluran untuk anda dapatkan pelbagai nasihat dan panduan pendidikan keuangan. Ada program peningkatan kemahiran dan latihan semula upskilling, reskilling, macam tu lah. Dan peluang untuk menjana pendapatan di bawah satu platform. Menarik kan?
ada pameran secara maya dari kementerian, dari agensi, persatuan, syarikat dagang, macam-macam lagi lah. Sesuai sangat untuk yang mana-mana baru habis belajar kat universiti tu, yang mana baru habis sekolah, usahawan, untuk mengetahui cara macam mana nak nguruskan kewangan. Janganlah dapat gaji terus habiskan. Sebelum Cik Yah terlupa, jangan lupa layari laman mycoverage.my untuk dapatkan maklumat berkenaan voucher perlindungan tenang. Alah, yang tadi YB Menteri Keuangan kita sebut tu lah. Ini pula sudut webinar. Webinar pendidikan berkenaan pengurusan keuangan peribadi untuk golongan muda, ibu bapa, keluarga, orang dewasa, peniaga mikro kecil dan sederhana dan pekerja gig. Sekiranya anda mengikuti webinar ini dari awal hinggalah ke akhir, anda akan mengumpul mata ganjaran yang tinggi dan melayakkan anda untuk menyertai pertandingan cabutan bertuah. Cik Yah dengar ada hadiah dia menarik. Ada voucher Lazada, ada voucher Shopee, ada voucher Grab. Sukalah tu. Siapa yang suka shopping online tu? Yang penting anda kena daftar diri terlebih dahulu ya. Program-program yang dianjurkan bukan untuk orang dewasa aja, untuk kanak-kanak pun ada. Dekat sudut ini ada macam-macam aktiviti online menanti anak-anak dekat luar sana. Ada pertandingan, ada game, ada juga pameran Datuk Lat secara online. Inilah tempat paling Cik Yah suka, tempat bergambar. Dekat sini anda boleh bergambar untuk kenang-kenangan. Dah bergambar nanti bolehlah ngepost ke Instagram, Facebook kan? Seronok kan? Macam-macam program berbentuk pendidikan keuangan ada. Semua secara maya. Dari rumah aja anda dah boleh mengetahui cara untuk menguruskan keuangan dan mendapat khidmat nasihat dari institusi perbankan pilihan anda. Yang ada adik ataupun anak kecil pun boleh join dekat Kids Corner. Menarik kan? Jadi, jom sertai FLM 2021. Ajak sekali kawan-kawan, saudara mara semua tahu. Bagi tahu diorang ada cabutan bertuah. Di kesempatan ini juga Cik Yah nak mengajak pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi untuk menyertai pertandingan video pendek My Duit Story. Maklumat lanjut layari aja finetwork.my. Okeylah, Cik Yah nak balik dulu ya. Cik Yah nak ngajak semua orang kampung Kajah Temenung join program FLM ni. Ingat, jaga diri, patuhi SOP.